Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertemuan kali ini, kita akan membahas pembahasan pertama dari materi Nahwu yang berjudul pembagian kata atau dalam bahasa Arab Aqsamul Kalimah. Pembahasan Nahwu ini disusun berdasarkan buku Jami'ud Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Kata dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-kalimah. Definisi al-kalimah atau kata adalah kata atau lafadz yang menunjukkan arti tunggal. Jadi al-kalimah ialah kata atau lafadz yang menunjukkan arti tunggal. Nah, kalau bukan menunjukkan arti tunggal, maka ia bukan termasuk kata atau al-kalimah. Karena pengertian al-kalimah atau kata ialah lafadz yang menunjukkan arti tunggal. Kemudian al-kalimah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah al-isim, yang kedua ialah al-fi'il, yang ketiga ialah al-harf. Nah, ketiga bagian ini kita akan jelaskan satu-satu sebagai berikut. Yang pertama ialah al-isim. Pengertian al-isim. Isim ialah apa yang menunjukkan arti itu sendiri yang tidak terkait dengan waktu. Apa maksudnya dari pengertian tersebut? Maksudnya ialah apa-apa yang menunjukkan arti sendiri. Maksudnya kata tersebut, yaitu isim, dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti sendiri jika ia berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ialah isim tidak terkait dengan waktu. Contohnya seperti Khalid, nama orang, kuda, burung, rumah, gandum, dan air. Nah, dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa isim meliputi nama orang, yaitu contohnya Khalid, nama hewan, contohnya kuda, burung, nama tempat, contohnya rumah, dan nama kata benda, contohnya gandum dan air. Nah, kemudian setelah kita membahas definisi isim, maka selanjutnya kita akan membahas tentang tanda isim atau dalam bahasa Arab alamatul isim. Tanda yang pertama ialah menerima alif lam. Yakbalu alif lam. Contohnya seperti ar-rijalu. Nah, alif lamnya ialah di depan kata rijal. Nah, kata rijal ditambah alif lam menjadi atau dibacanya menjadi ar-rijalu. Atau maaf, ar-rajulu. Maaf, ternyata kata contohnya ialah ar-rajulu, bukan rijalu. Yang selanjutnya ialah menerima tanwin atau bertanwin. Contohnya seperti farosun. Farosun memiliki tanda tanwin di akhir katanya, yaitu tanwin domah. Nah, farosun memiliki arti kuda. Sedangkan ar-rajulu memiliki arti seorang pemuda. Kemudian tanda yang ketiga ialah menerima huruf nida atau huruf memanggil. Contohnya seperti ya ayuhan nasu, yang diartikan dalam bahasa Indonesia wahai manusia. Nah, ya huruf nidanya ialah ya ayyuha, sedangkan isimnya ialah an-nas. Nah, huruf nida dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan hai atau wahai. Nah, kemudian tanda yang terakhir ialah menerima huruf jar.
Nah, huruf jar dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan preposisi. Berikut contoh kalimat yang mengandung huruf jar. I'tamada alaman sukiyabih. Nah, contoh huruf jarnya ialah ala. Contoh isimnya ialah man. Dan contoh huruf jar yang selanjutnya ialah bi. Dan contoh isim yang selanjutnya ialah huruf H yang menunjukkan arti dia. Huruf H di sini ialah isim domir, isim kata ganti atau pronomina dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ialah fi'il atau al-fi'lu. Definisi fi'il. Fi'il ialah apa yang menunjukkan makna itu sendiri yang terkait dengan waktu. Nah, maksud dari apa yang menunjukkan makna itu sendiri ialah fi'il dapat berdiri sendiri dan fi'il maknanya tidak dapat berubah. Jadi, makna fi'il ialah tergantung dirinya sendiri, tidak tergantung dengan sesuatu yang lain. Nah, yang selanjutnya ialah yang terkait dengan waktu. Nah, inilah perbedaan isim dan fi'il. Isim ialah tidak terkait dengan waktu, sedangkan fi'il ialah terkait dengan waktu. Nah, fi'il dalam bahasa Indonesia biasanya dikenal dengan istilah kata kerja. Nah, contohnya seperti telah datang, akan datang, dan datanglah. Dari ketiga contoh di atas, kita dapat mengklasifikasikan fi'il ketiga macam. Yang pertama ialah fi'il maldi atau fi'il yang menunjukkan keterangan waktu atau yang terkait dengan waktu masa lampau. Nah, contohnya ialah telah datang, yang mana telah datang menunjukkan arti masa lampau. Kemudian akan datang atau sedang datang. Nah, akan datang termasuk ke dalam jenis fi'il mudhari, yang mana itu terkait dengan waktu sekarang dan yang akan datang. Yang selanjutnya ialah fi'il amr, contohnya ialah datanglah. Nah, ini juga terkait dengan waktu. Fi'il amr atau fi'il perintah biasanya terkait dengan waktu masa sekarang. Tentunya jika kita memerintahkan sesuatu, kita ingin pekerjaan tersebut diselesaikan di waktu sekarang. Kita mengucapkan fi'il tersebut di waktu yang sekarang. Nah, fi'il juga memiliki tanda-tandanya. Yang pertama, tandanya ialah menerima kata qad. Contohnya ialah pada kalimat qad qoma, yang artinya dia telah berdiri. Nah, kemudian yang selanjutnya tanda kedua ialah huruf sin atau sa ataupun huruf saufa. Nah, contohnya satadhabu yang memiliki arti kamu akan pergi. Ataupun contoh yang selanjutnya ialah yang memakai saufa nadhabu. Kita akan pergi. Nah, tanda yang ketiga ialah menerima tak ta'nis sakinah. Maksudnya tak ta'nis sakinah ialah tak sukun yang menunjukkan arti seorang perempuan. Contohnya ialah qomat, dia perempuan telah berdiri. Maaf, dia perempuan telah bangun. Maksudnya di sini ialah bangun untuk berdiri, bukan bangun untuk tidur. Maaf, bukan bangun dari tidur. Karena bangun dari tidur dan bangun untuk berdiri dalam bahasa Arab berbeda. Nah, taknisnya ialah huruf ta yang di akhir kata qoma yang menjadi qomat, yang mana taknisnya itu memiliki harokat sakinah atau sukun. Kemudian yang keempat ialah
menerima domir fa'il. Menerima kata ganti pelaku. Contohnya ialah kumta. Kamu laki-laki telah bangun. Nah, di sini domir fa'ilnya ialah huruf ta. Di kata di yang posisinya setelah kum, yang mana disatukan menjadi kumta. Nah, ta di sini ialah menunjukkan kata ganti seorang laki-laki. Yang lebih tepatnya kata ganti kamu untuk laki-laki. Selanjutnya ialah kumti. Nah, di sini domir fa'ilnya ialah ti, yang mana ti menunjukkan kata ganti kamu untuk perempuan, yang mana artinya kumti ialah kamu perempuan telah bangun. Itulah yang dimaksud dengan domir fa'il. Yang kelima ialah menerima nun taukid. Nah, nun taukid ialah huruf nun yang mempunyai arti penekanan. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan dengan sungguh. Nah, contohnya ialah liyaktubanna. Sungguh dia sedang menulis. Contoh selanjutnya layaktubanna. Sungguh dia telah menulis. Jadi nunnya di sini itu untuk penekanan bahwa pekerjaan itu sungguh-sungguh dilakukan. Sungguh dilakukan itu, benar-benar dilakukan itu. Artinya biasanya kalau tidak diartikan dengan sungguh, biasanya diartikan dengan benar-benar. Uktubanna artinya tulislah dengan benar-benar, atau tulislah dengan sungguh-sungguh gitu. Maksudnya kita disuruh untuk sungguh-sungguh dalam menulis, atau kita disuruh untuk benar-benar menulis. Kemudian uktuban. Nah, di sini juga sama. Di sini kita diperintah untuk benar-benar menulis. Jadi nun di sini ialah nun taukid ialah huruf nun yang mempunyai arti penekanan tuh. Nah, seperti itulah tanda-tanda dari fiil. Tanda fiil jika kita simpulkan ada 5. Nah, yang mana tanda fiil ini tidak bisa dimiliki oleh isim. Yang terakhir ialah harf, atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan huruf. Definisi huruf. Huruf ialah apa yang menunjukkan arti pada sesuatu yang lain. Maksudnya ialah huruf bisa bermakna atau menunjukkan arti jika ia bersanding dengan yang lain. Jika ia berdiri sendiri, huruf tidak mempunyai arti yang jelas. Jadi huruf dengan kata lain harus berdampingan dengan yang lain, tidak bisa berdiri sendiri, dan huruf maknanya atau artinya bergantung dengan sandingan bersama orang lain. Bersanding dengan sesuatu yang lain, yaitu isim dan fiil. Nah, contoh huruf ialah seperti hal yang bermakna apakah, yang biasa digunakan untuk pertanyaan. Yang selanjutnya ialah fi yang mempunyai arti di. Yang kemudian kata selanjutnya ialah lam yang mempunyai arti belum. Kemudian contoh huruf selanjutnya ialah ala yang mempunyai arti di atas. Kemudian contoh huruf selanjutnya ialah inna yang punya arti sesungguhnya. Kemudian contoh huruf selanjutnya ialah min yang punya arti dari. Nah, kemudian harf itu tidak memiliki tanda untuk dibedakan. Jadi harf itu tidak memiliki tanda seperti isim dan seperti fiil. Jadi harf itu murni tidak memiliki tanda-tanda khusus sebagaimana isim dan fiil. Nah, harf atau huruf dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah huruf khusus atau terspesialisasi
dengan isim. Jadi huruf yang khusus untuk isim saja. Contohnya seperti huruf jar. Huruf jar itu contohnya seperti bi, ila, ala, min, dan sebagainya. Nanti kita pelajari di waktu atau di pembahasan yang lain. Di sini kita hanya mengenalnya saja. Dan yang selanjutnya ialah huruf yang menasabkan isim dan merupakan khobar, yaitu huruf inna dan saudaranya. Nah, nanti kita belajar tentang huruf inna dan saudaranya. Yang kedua ialah jenis huruf yang kedua ialah huruf yang khusus terspesialisasi dengan fiil, yaitu huruf yang khusus untuk fiil saja. Contohnya seperti qad yang mempunyai arti telah. Kemudian contoh selanjutnya ialah huruf sa yang mempunyai arti akan. Kemudian contoh selanjutnya ialah huruf saufa yang mempunyai arti akan juga. Yang mempunyai arti akan, sama seperti huruf sa. Kemudian huruf lam yang mempunyai arti belum atau tidak pernah. Kemudian yang terakhir, jenis huruf yang terakhir ialah huruf yang bisa bersama fiil dan isim. Maksudnya ialah huruf umum yang bisa bersama fiil dan isim, yang tidak dikhususkan untuk isim atau fiil. Jadi huruf ini bisa untuk isim, bisa untuk fiil. Nah, contohnya ialah huruf athof. Huruf athof contohnya ialah wa yang punya arti dan huruf au yang mempunyai arti atau. Kemudian huruf istifham. Nah, salah satu contoh huruf istifham ialah hal yang punya arti apakah. Jadi huruf istifham ialah huruf yang digunakan untuk bertanya. Seperti itulah definisi huruf dan macam-macam huruf. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti ataupun kurang dipahami, dan kata-kata yang ambigu maupun kata-kata yang salah. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.